Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا wazidna ilma ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya dapat pada malam ini kita bertemu bagi meneruskan lagi kuliah maghrib pada malam ini. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Adapun tajuk yang ingin disampaikan pada malam ini ialah amalan-amalan agar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tingkatan syurga Firdaus. Apakah amalan yang boleh menjadikan kita berada, tinggal, duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga yang tertinggi, syurga Firdaus. Maknanya syurga Firdaus ini bukan hanya untuk Nabi dan sekalian para anbiya, bahkan kita pun boleh untuk masuk ke dalam syurga Firdaus. Cuma apakah amalan-amalan yang boleh menjadikan kita masuk ke syurga Firdaus, itu yang pentingnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dalam surah Ali Imran ayat 185,
kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan menghadapi mati, dan hanya sahaja ganjaran pahala kamu akan disempurnakan di hari kiamat. Sesiapa yang dijauhi dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya dia telah pun berjaya. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu daya. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan bahawa setiap yang bernyawa semua akan mati. Tak ada siapa yang tidak mati melainkan hanya Allah Ta'ala sahaja. Malaikat pun mati, jin, syaitan, manusia, haiwan, semuanya mati. Allah Ta'ala juga menyatakan bahawa ganjaran pahala kamu akan disempurnakan pada hari kiamat. Maknanya pahala yang kita perolehi dengan sebab amalan yang kita lakukan selama ini, kita akan dapat di mana? Di hari akhirat nanti. Di dunia kita tak nampak pahala yang kita perolehi, tak nampak pun. Dosa pun tak nampak, pahala pun tak nampak. Cuma pahala bulan Ramadan ni banyaklah kita dapat. Banyak tu wallahu alam berapa? Juta lebih lah. Tuan-tuan, sebenarnya pahala nak dapat ni mudah je. Umpamanya kalau kita baca Quran, satu muka surat lebih kurang 5,000 pahala. Satu muka surat. Sebab satu huruf menyamai 10 pahala. Satu juzuk 100,000 pahala. Satu juzuk. Kalau 10 juzuk 1,000,000 pahala. Satu Quran 3 juta pahala. Tu kalau kita baca Quran sepenuhnya lah. Namun begitu di sana ada juga amalan yang memudahkan kita untuk mendapat pahala yang lebih mudah. Antaranya baca suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas kan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat saja, tak sampai setengah minit, dapat berapa pahala? Menyamai kita baca Al-Quran 1/3. Makna kata 1,000,000 pahala dapat. 1,000,000. Baca suratul Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran, bermakna kita mendapat pahala 1,000,000 pahala. Satu kali, kalau 3 kali 3 juta, makna khatam Quran kita. Betul. Tapi walau macam mana pun, mudah tak mudah pun tuan-tuan, tak ramai yang baca. Hakikat tak ramai yang baca. Bahkan kadang-kadang kita pun lupa nak baca. Kita pun lupa. Tuan kata yang tak mari masjid ni, yang mari masjid ni pun kadang-kadang mungkin semua tak baca. Makna satu hari ni patut kita baca sekurang-kurangnya 3 kali waktu pagi, digandingkan dengan surah Al-Falaq dan An-Nas 3 kali waktu petang, 3 kali sebelum tidur. Tu pun kadang-kadang tak sempat nak baca, tidur dah. Ya, walaupun mudah, tapi tidak semua yang baca. Hakikatnya tuan-tuan, sungguh. Itu sebab kita ni banyaknya ghaflah, lalai dan leka. Apatah lagi zaman sekarang ni, zaman teknologi sekarang kan. Duk main handphone je lebih kan. Duk godek-godek handphone je kan. Handphone dia WhatsApp lah, Telegram lah, hak baru ni apa, Bip apa benda lah, semua ada kan. Dengan Facebook, Instagram, Twitter,
di YouTube semualah kan. Tu dia di hujung jari belaka. Yang ni yang duk main kita lama kan, sampai selawat pun tidak, zikir pun tidak, baca Quran pun tak apa nak banyak kan. Itu masalah. Melainkan kalau kita guna untuk kebaikan, okeylah kan. Sebab ada juga kebaikan handphone ni, guna ke arah kebaikan lah. Tapi nak sebutnya begitulah, ghaflah, leka, lalai, lupa nak baca, ataupun memang tak teringat langsung nak baca pun. Padahal bila kita baca tu punyalah banyak pahala kita dapat, bukan sikit-sikit pahala. Itu contoh kan. Begitu jugalah yang lain-lain lagi lah. Malam Ramadan ni sebenarnya memang kita duk kumpul pahala lah. Lebih-lebih lagi malam Al-Qadar tu, itulah malam yang kita nak dapatkan. Malam itu malam yang kita nak beramal semaksimum mungkin mengikut kemampuan kita, insya-Allah. Sebab 10 malam akhir ni 10 malam yang untuk kita nak pulun, start daripada malam 21 hingga malam terakhir, insya-Allah. Setiap malam kita nak lebihkan daripada biasa kan, sebab kita nak dapatkan pahala lebih. Sebab ini yang kita nak bawa esok menghadap Allah Ta'ala. Baik, tapi kita tak nampak lah di dunia ni, kita tak nampak. Cuma yang penting juga tuan-tuan, kita kena jaga pahala yang kita dapat ni tuan-tuan, kita jangan batalkan. Batalkan dengan apa? Batalkan dengan syirik. Perbuatan syirik dia membatalkan seluruh amalan soleh yang pernah kita lakukan. Makna kata pahala habis langsung, kosong. Satu perbuatan syirik saja. Dan kalau kita bertaubat sekalipun, taubat itu tidak mengembalikan semula amalan soleh yang kita buat tu, tak dikira lagi dah, habis dah. Kita bermula dengan kosong. Itu yang bahaya tuan-tuan. Jaga-jaga jangan sampai melakukan perbuatan syirik. Sebaliknya juga taubat dia membatalkan dosa, syirik membatalkan pahala. Jadi kita nak bertaubat setiap hari, setiap malam kita bertaubat kepada Allah untuk membatalkan dosa-dosa yang kita lakukan. Itu yang kita nak. Tapi syirik, wal iyadzabillah. Kemudian Allah menyatakan, sesiapa yang dijauhi dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Tuan-tuan, kejayaan yang hakiki, kejayaan yang sebenar-benarnya apabila kita berjaya masuk ke syurga, dijauhi daripada neraka. Itulah kejayaan yang sebenar-benarnya tuan-tuan. Yang dikatakan zalikal fawzul kabir, zalikal fawzul azim. Yang demikian itu satu kemenangan yang besar, yang demikian itu sebenarnya satu kemenangan yang besar. Tuan-tuan, ni kemenangan yang hakiki. Sesiapa yang tak dimasuk ke syurga, dia rugi serugi-ruginya. Tak ada rugi lagi dah. Makna di dunia ni tidak ada kerugian. Seperti kerugian yang bila mana seseorang itu tidak dapat masuk ke syurga, dimasukkan ke dalam neraka tuan-tuan. Jadi kita ni nak masuk syurga. Syurga tu pula kita nak target kita Firdaus. Firdaus, bukan kita nak target syurga-syurga bawah punya. Tuan-tuan, kan? Kita nak target syurga. Itu kita kena doa. Allahumma inni as'aluka jannatal firdausil a'la. Ya Allah ya Tuhan, aku memohon kepada Engkau syurga Firdaus yang tertinggi. Bukan setakat syurga biasa, syurga Firdaus. Kan, target tu. Kita nak bersama dengan Nabi ni. Baik. Ada beberapa amalan untuk kita bersama Nabi dalam syurga. Yang pertama, taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat 69 surah Ali Imran, dalam surah An-Nisa, Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin." Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka
mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahkan ke atas mereka di kalangan nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Jadi jelas, ayat ini menyatakan sesiapa yang mentaati Allah ketaatan yang sepenuhnya, ketaatan yang mutlak, ketaatan yang tidak berbelah bagi, yang tidak berbahagi belah. Makna kata seluruh ketaatan itu diberi kepada Allah dan Rasul, maka dia akan bersama dengan nabi-nabi, siddiqin, orang-orang yang membenarkan agama Allah, syuhada yang mati syahid di jalan Allah, dan orang-orang yang saleh. Ayat ini turun adalah disebabkan seorang sahabat yang bernama Thauban radhiyallahu anhu. Dia seorang sahabat yang sangat kasihkan Nabi. Bukan dia seorang lah, seluruh para sahabat tuan-tuan kasih Nabi. Tapi Thauban menyatakan dia orang yang sangat kasih kepada Nabi, dan dia jumpa Nabi, dia bimbang. Dia tanya Nabi, "Wahai Rasulullah, adakah kami apakah kami boleh bersama-sama kamu di syurga di hari kiamat esok?" Nih, tanya, boleh tak kami ni melihat kamu, kami bertemu dengan kamu di hari akhirat esok? Lalu turunlah ayat ini. Makna boleh, dengan syarat taat pada Allah dan taat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Okey. Amalan yang kedua, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kata Anas, kami tidak pernah bergembira tentang sesuatu melebihi kegembiraan kami terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Ini hadis Nabi. Anas sangat suka dengan hadis ini. Nabi kata engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Anta ma'aman ahab. Anas berkata, aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Omar, dan aku berharap akan bersama mereka dengan sebab kecintaanku kepada mereka, meskipun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Tengok, Anas bin Malik sendiri, dia rasa begitu gembira dengan hadis Nabi menyatakan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Makanya Anas kata, aku cinta Nabi, cinta Abu Bakar, cinta Umar, dan aku mengharapkan aku akan bersama mereka di hari akhirat nanti. Jika kita cinta Nabi, cinta sahabat, kita akan bersama-sama mereka di hari akhirat nantilah tuan-tuan. Dan tentulah tempat mereka dalam syurga Firdaus, kan, sekalian para sahabat ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, melaksanakan rukun Islam dan tidak derhaka kepada ibu dan bapa. Hadis daripada Amr bin Murrah Al-Juhani, riwayat Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, aku bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya engkau adalah pesuruh Allah. Aku solat 5 waktu, aku menunaikan zakat hartaku, dan berpuasa di bulan Ramadan. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mati atas dasar ini, mati atas dasar maknanya menyempurnakan rukun Islam tadi, maka ia akan bersama dengan para nabi, siddiqin dan syuhada pada hari kiamat seperti ini. Sambil Nabi mengisyaratkan jarinya, itu telunjuk dengan tengah. Betapa dekatnya Nabi besar dengan orang yang menyempurnakan, melaksanakan rukun Islam yang 5 ni.
Kemudian Nabi kata selagi ia tidak derhaka kepada ibu dan bapa. Maknanya dia sempurnakan rukun Islam dan dia tak derhaka kepada ibu dan bapa, maka dia akan bersama dengan Nabi, Siddiqin dan syuhada. Itu yang ketiga. Yang keempat, memperbanyakkan solat sunat. Memperbanyakkan solat sunat. Hadis daripada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, riwayat Muslim. Rabi'ah ni dia seorang ahlus sufah yang duduk di penjuru-penjuru Masjid Nabawi. Tidak ada tempat kediaman, rumah tak ada. Miskin tuan-tuan. Ni Rabi'ah ni. Dan Rabi'ah ni lelaki, bukan perempuan. Nama macam perempuan tapi lelaki. Macamlah Usamah bin Zaid. Usamah kan laki-laki. Salamah lelaki. Maisarah laki-laki. Tu Maisarah yang menemani Nabi dalam perjalanan berniaga ke Syam tu. Tu Maisarah tu. Jadi Rabi'ah ni dia seorang lelaki ahlus sufah. Dia kata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW. Lalu aku menyiapkan air wuduk dan keperluannya. Kemudian baginda bersabda kepadaku, mintalah sesuatu. Maka aku menjawab, aku meminta kepadamu agar aku boleh bersamamu di syurga. Tengok, Nabi tawarkan nak minta apa? Nabi nak doa ni, doa Nabi makbul. Patut doalah, mintalah. Ladang kurma ke, ternakan unta, kambing ke, ataupun rumah tempat tinggal tak ada ni. Tak. Dia minta supaya dapat bersama Nabi dalam syurga di hari akhirat. Kemudian baginda menjawab, ada lagi tak selain itu? Ni yang lain ada tak? Nak minta apa lagi selain daripada nak duduk dalam syurga bersama aku ni? Yang lain apa dia? Maka aku katakan, itu sahaja ya Rasulullah. Itu ya, tak minta yang lain dah. Tengok tuan-tuan, kita minta macam-macam lah kan. Dia tak minta, dia minta satu ya, untuk bersama Nabi dalam syurga. Maka baginda bersabda, maka bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyakkan sujud, yakni solat. Maknanya banyakkan sunat, solat sunat untuk kita bersama Nabi dalam syurga. Solat sunat ni maknanya yang muakkad lah. Tu paling tidak pun macam 12 rakaat solat yang mengiringi waktu tu kan. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak, 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian solat sunat tahiyatul masjid, itu semua sunat lah yang dituntut lah. Solat sunat tarawih di bulan Ramadan sekurang-kurangnya 8 rakaat kan. Kemudiannya solat sunat witir setiap malam, bukan setakat Ramadan kan. Witir sekurang-kurangnya 1 rakaat. Apa lagi? Solat sunat tahajud pula, nanti malam kita bangun lagi tuan-tuan, buatlah sekurang-kurangnya 2 rakaat. 8 rakaat yang seafdal-afdalnya. Kemudian kita nak bertaubat pada Allah, elok kita solat 2 rakaat terlebih dahulu kan. Sebab Nabi kata, sesiapa yang menyempurnakan wuduk lalu dia solat 2 rakaat, lepas itu dia bertaubat pada Allah, nescaya Allah terima taubat dia. Taubat, solat taubat, hajat dan seumpamanya, banyakkan solat sunat. Tambah ada yang muakkad ataupun yang tidak muakkad pun ia jugalah, bolehlah tuan-tuan, yang mutlak dan sebagainya lah. InsyaAllah jangan masalah apa, kita ni malas ya. Kadang-kadang tu bukanlah susah mana pun, bukanlah banyak mana pun. Solat tu pun baca pun pendek-pendek ya. Nabi baca lama tuan-tuan. Kalau Ramadan ni tarawih Nabi ni tuan-tuan hampir menjelang subuh. Bacaan panjang walaupun 8 rakaat kan. Itu maqam Nabi kan. Maqam kita tak boleh, nanti makmum komplain, apa pasal imam panjang-panjang sangat. Tak boleh, jangan kan. Langsung tak marilah
Itu nak sebutnya kan. Tapi nak sebut tuan-tuan, tak apalah, tak kisahlah pendek ke panjang, tak kisahlah. Yang penting solat. Itu penting kan. Solat sunat tu penting, jaga. Itu untuk amalan yang keempat. Amalan yang kelima agar kita bersama dengan Nabi di dalam syurga, iaitu memperbanyakkan selawat ke atas Nabi. Selawat tuan-tuan. Ini dasarkan hadis daripada Abdullah bin Mas'ud riwayat At-Tirmizi. Sabda Nabi sallam, sesungguhnya manusia yang paling utama dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak berselawat ke atasku. Nabi kata kan, mana dekat tu, satunya dekat di padang mahsyar esok. Kan orang ramai tuan-tuan kan, berapa bilion manusia ke trilion ke apa kan, manusia tuan-tuan berkumpul di padang mahsyar. Kita nak nampak Nabi kita tak kan, nak nampak Nabi, nak dekat dengan Nabi, kena banyakkan selawat ke atas Nabi. Ini memang Nabi sebut begini kan. Satu, kemudian yang keduanya dapat duduk bersama Nabi dalam syurga dah tentu dah. Selawat lah, bukan susah pun. Selawat ni tuan-tuan kena banyak. Kalau setakat ratus sikit, paling tidak pun 1000, 1000 lah paling tidak, sekurang-kurangnya sehari. 1000 kali ni tuan-tuan, kalau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mengambil masa setengah jam saja. Lama ke setengah jam? Tak lama. Nak pendek lagi, sallallahu ala Muhammad 1000 kali hanya mengambil masa 20 minit. 20 minit. Sambil kita bawa kereta je, memandu je tuan-tuan, habis, selesai. Tak kisah bila-bila masa pun boleh, sambil berbaring pun boleh tuan-tuan selawat. Tapi tak selawat juga. Itu masalahnya. Jadi kita kena buatlah selawat ni lebih lah. 1000 tu paling tidak, lebih lagi bagus. 2000, 3000, 4000, 5000 kan. Apalah sangat, masa ada. Cuma kita ni main duk ghaflah tadi lah, mereka lalai khayal kan. Itu masalahnya. Okey. Kemudian lagi 5 minit Yang keenam, menjaga dan menyantuni anak yatim. Hadis riwayat Bukhari daripada Sahal bin Sa'ad. Sabda Nabi SAW, aku dan orang yang menjaga anak yatim di syurga kelak seperti ini. Dan baginda pun memberikan syarat dengan jari tengah dan telunjuknya. Nih, Nabi kata, aku dengan orang yang menjaga anak yatim macam ni tuan-tuan. Dekatnya Nabi dengan orang yang jaga anak yatim, maknanya dalam syurga ni. Tuan-tuan boleh cari kan, sponsor membiayai kan sara hidup anak yatim dan seumpamanya, ataupun cari yang kematian kan, isteri yang kematian suami dia meninggalkan anak yatim tu, kahwin lah, ibu pun dapat, anak yatim pun dapat, kan, dua-dua dapat, gitu kan, senang jaga. Kan? Senang jaga tuan-tuan. Bolehlah praktis kan? Dapat dapat duduk dengan Nabi macam ni dalam syurga, tak nak lagi kan? Itu yang ke-6. Yang ke-7, mendidik 2 anak perempuan hingga menjadi anak yang salihah. Ini hadis riwayat daripada Anas, riwayat Al-Bukhari. Barang siapa yang telah memelihara mendidik 2 anak perempuan sampai mereka dewasa, maka aku akan masuk syurga bersamanya kelak seperti ini. Baginda mengisyaratkan jari telunjuk dengan tengah. Siapa yang didik anak perempuan, 2 anak perempuan, sampai anak tu anak yang salihah, yang benar-benar beriman kepada Allah, atas didikan ibu dan ayah, maka ibu dan ayah akan masuk syurga bersama dengan Nabi dalam syurga, insya-Allah. Itu yang ke-7. Yang ke-8, memiliki akhlak yang mulia. Hadis riwayat Jabir daripada Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan juga paling dekat majlisnya denganku di antara kamu
pada hari kiamat kelak di syurga adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang baiklah akhlak Nabi, pemurah, penyantun, pemaaf, lemah lembut, kan, tawaduk dan seumpamanya lah. Itu. Dan yang kesembilannya, selalu memperbanyakkan doa. Ni doa yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Doanya, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau iman yang tidak lepas. Mana iman tak lepas ni iman yang kuatlah. Nikmat yang tidak habis, nikmat yang bertambah-tambah, dan mengiringi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam syurga yang tertinggi lagi kekal, iaitu syurga Firdaus. Ini doa yang diamalkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dia sebagai athar. Athar tuan-tuan. Jadi kalau kita dapat baca doa ni selalu pun bagus. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Itu doa dia. Jadi mudah-mudahan sama-sama dapat kita amalkan apa yang disebutkan tadi untuk kita berada dalam syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Firdaus yang tertinggi, yang tidak ada lebih nikmat yang lebih besar lagi lah, dapat masuk bersama Nabi insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.